Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Dr. Hafiz yang tulis pasal dextrose tu lah. Oh, Dr. Hafiz Jadi tu lah saya nak jelaskan sikit lah saya sebenarnya. Ya. Nak tulis cuma saya kalau boleh saya nak ni lah nak orang kata Penjelasan ke apa? lah. Dia macam ni, saya sebenarnya dah lama dah saya tulis pasal fruktos lah, kira lah, gula tak bagus. Okey. Gula bagus tu. Kalau tuan tengok memang saya, Dr. Norman dia banyak tulis pasal sukros lah. Okey. Fruktos memang banyak saya tulis lah. Okey, dia macam ni. Terus ni. Macam tak apa. Saya balik, saya nak refer kepada gula O dulu. Gula O ni idea dia ialah kita nak kurangkan dia kalori. Sebenarnya dia mudah aja. Dalam satu cawan yang untuk dapat manis tu, bila kita formulasikan di antara dextrose dengan sucralose tu, dia 1 gram tu dah cukup manis. Saya tahu. Jadi jumlah kalori dia ialah lebih kurang 3 hingga 4. So dia tak ada isu sebenarnya. Dia macam ni, dia yang manis tu sebenarnya sucralose. Betul. Sebab dextrose tu sebenarnya separuh je manis dia. Dextrose tu dia hanya base saja. Yang kita gunakan untuk base supaya mudah diguna. Sebab 1 gram cukup manis kan. Kalau sebab dia macam ni, kalau kita tengok di Amerika, dia orang menggunakan Spelda Equal tu kan. Dia orang menggunakan maltodextrin. Maltodextrin ni adalah tepung jagung. Dia tetap juga dia punya GI glycemic index tu 100 ataupun dia punya kandungan kalori dia 4. Dia maltodextrin lagi tinggi. Jadi betul. Jadi kalau ada setengah company dia gunakan malto, memanglah dia kata zero gula, tapi sebenarnya malto tu ataupun nasi ataupun tepung bila kita makan dalam badan dia akan convert jadi glukos. Dia tetap akan jadi gula bila kita test kat Saya ada tulis kat hari tu, memang viral lah. Lepas tu kena kecam lah sebab dalam susu tepung banyak guna kan. Ya betul. Memang dietitian banyak ni lah backup, tapi saya bagi tahu benda tu memang fine. Dalam Harvard punya ni pun dia ada tulis benda tu, glycemic index dia memang sangat tinggi. Tapi cubanya dia isunya macam ni doktor. Dia walaupun glycemic index tinggi ke apa, dia ada baik ada buruk. Sekiranya seseorang itu menggunakan di bawah daripada DCR, Daily Calorie Rate, dia is okay. Macam purata sekarang ni, kalau kita kat Malaysia kan, berat badan 60, 70 ataupun 80, Daily Calorie Rate kita antara 1,500 hingga 2,000. As long as badan kita ambil tidak melebihi Daily Calorie Rate, maksudnya 100% kalori itu, tenaga itu akan dibakar. Jadi dia tak ada masalah sebenarnya. Walaupun kita ambil dextrose ataupun sebagainya, yang itu kita kena betulkan. Dan dia tidak boleh lebih rendah daripada basic metabolic rate, sebab kalau kita ambil biasanya dalam basic metabolic rate ni lebih kurang dalam 1,200 gitulah. Kalau berat yang saya sebutkan tadi, berat badan ataupun ketinggian seseorang tu, nanti kita akan menghadapi masalah metabolisme kita rendah, jadi sel-sel kita akan bermasalah kan. So yang jadi isu dekat Malaysia ini sekarang, setiap orang individu dia menghadapi masalah terlebih menggunakan kalori. Dia punya DCR 2,000 dia makan sampai 2,500, 3,000 sehari. Jadi yang lebih tu disimpan dia akan menjadi fatty acid ataupun triglyceride kan. Makin lama makin banyak. Itu yang bahaya. Ditambah pula kalau dia ambil gula. Saya setuju dengan pendapat doktor yang mengatakan kalau andaian orang itu mengambil 100% dextrose untuk memaniskan satu cawan gula, dia memerlukan lebih kurang 10 hingga 12 gram. Kalau dia ambil 10 gram maknanya 40 kalori. Kalau dia ambil 12 maknanya 48 kalori. Itu memang tidak baik. Dan memang kata orang bahayalah untuk kesihatan. Tetapi kalau yang kita guna gula O ni, dia hanya menggunakan 1 gram tetapi cukup manis, dan 1 gram itu bersamaan dengan 4 kalori, cukup manis satu cawan. Sebenarnya bila kita ambil reading setengah jam, 1 jam, 1 jam setengah bacaan tu, glukos dalam darah tu kosong. Maknanya tidak ada peningkatan lah.
dia sebab macam ni. Sebab saya rasa dia memang kurang daripada setengah jam pun dia serap. Ya. Dia hilang. Saya rasa memang kurang. Tak ada. Apabila kita ambil gula gula pasir dalam satu cawan yang cukup kemanisan, dia akan naik. Dia setengah jam. Yang paling tinggi 1 jam. Maksudnya bacaan kita ni yang untuk Betul, sebab dia lambat sangat. ya untuk Cuma untuk kalau nak check sebenarnya, kalau dextrose ni, check 5 minit, check terus tau. 5 minit memang confirm naik lah. Jadi cuma dia macam ni. Saya sebelum saya tanya. Tapi kalau empat kalori tak boleh tuan. Memang tak ada bacaan. Dia tidak ada akan bacaan sebab dia sikit Dia sangat. sebab macam ni, sebab orang ambil gula ni, biasa dia tambah dalam minuman yang memang dah ada karbohidrat. Contohnya dia letak dalam Milo, dia letak dalam, kadang-kadang letak dalam susu. Jadi itu dia punya isu dia. Dan orang pun memang, yelah, dia ikut dia punya sugar tolerance, dia punya rasa dia tu. Dia orang tak ambil 1 gram. Itu isunya. Oh tak boleh. Dia kalau gula you tak boleh ambil lebih 1 gram. Kalau lebih ambil 1 gram dia terlalu manis. Tak boleh minum. Ya manis sangat. Saya tahu dia ni. Cuma itulah saya saya cuma pelik sebab apa kena dextrose je. Sebab dia, untuk ini yang saya memang banyak yang saya baca rujukan saintifik, dextrose ni orang guna satu post workout. Lepas workout ni memang nak cepat insulin untuk anabolic punya effect lah. Untuk besarkan otot kan. Sebab insulin memang bagus untuk besarkan otot. Yang keduanya, dia orang guna untuk hypoglycemia. Kalau yang kat hospital tu sebenarnya ada, sebab ada ejen sebut pasal kat hospital. Kat hospital ni dia guna pure glucose, bukan pure lah, 50% dextrose ni. Untuk orang yang memang hypo dan memang tak tawan semua, tak cukup gula. Kalau yang biasa diguna untuk orang yang macam tak lalu makan, tak selera makan untuk naikkan kadar paras gula, dia guna 5% je dextrose. Ya betul. Dia sebenarnya isu dextrose ni dekat dalam hospital tu, dia akan masukkan dalam darah tu kuantiti dia banyak supaya boleh cover instant energy tu. Okey. Sebab itu dia ada macam C10, C50 dan sebagainya, kod-kod dia tu, kepekatan kandungan dextrose tu. Okey, tapi sebenarnya dia tidak akan melebihi jumlah kalori yang kita perlukan tu. Selagi dia tak melebihi DCR dari kalori rate, dia tak ada bahaya pun sebenarnya. Macam yang hypo tu, dia punya kadar kalori yang ada dalam badan seseorang itu terlalu rendah, di bawah daripada basic metabolic rate, menyebabkan semua sel-sel dia dah mula nak jam. Dah tak ada tenaga dah. Badan kita ada lebih kurang 80 hingga 100 trilion sel. That's why dia inject dextrose yang kepekatan tinggi supaya sel tu dapat instant energy. Jadi dalam konteks gula O ni, kita bercerita 1 gram yang cukup manis, dan kalau dia ambil 2 gram pun sangat manis, hanya 4 gram 4 kalori, sebenarnya dia tidak bahaya. Benda ni lah yang kita nak perjuangkan kepada masyarakat supaya dia orang ni dapat apa kata orang, terhindar daripada ketagihan manis yang melampau yang bahaya yang disebabkan oleh gula pasir yang disebut oleh Dr. Norman. Begitu juga kalau dia mengambil 100% dextrose pun tak bagus. Sebab kita hanya saya kata saya bincang Dr. Norman. Dr. Norman sebenarnya dalam grup saya. Dr. Norman, Dr. Ju dengan Dr. Zubaidi. Yes, that's why doktor kena tengok jumlah berat tu, 1 gram tu bersamaan 4 kalori. Jadi yang kita nak kena fahami, adakah 4 kalori ini berbahaya? Tak berbahaya. Kalau ikut FDA, 5 kalori ke bawah tu kalau kita test dia consider sifar. Maksudnya memang tidak ada bacaan. Dia hilang kat celah-celah gigi ataupun dekat kita punya digest system. Dan sucralose ni dia dah digunakan sekarang ni dekat semua negara maju tau. Even saya pergi kat Europe, saya pergi berjalan kan. Saya pun banyak kali dah kena sucralose ni, cuma dia punya saya sendiri memang tak guna sebab memang untuk orang yang ada, dia memang ada kajian yang kata dia boleh kacau satu gut bakteria. Yang keduanya memang saya tengok sakit kalau macam orang yang ada alergi dengan kembung ni memang angin lah. Tapi dia kadar dia terlalu sikit doktor. Lebih kurang 0.0 Saya tahu. Jadi dia memang kita boleh abaikan sebenarnya. That's why FDA negara-negara maju dan even KKM Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, dia mengkategorikan sucralose ini bukan bahan kawalan. Yang bahan kawalan ialah artificial sugar macam apa? Macam aspartame,
Syakarin. Itu barang kawalan. Mesti ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan untuk kita pasarkan atau untuk kita gunakan dalam produk. Tetapi kalau sukralos ni tidak. That's mean benda ni kita pun ada halal certificate, kita pun ada rujuk kepada pakar-pakar. Sebenarnya benda ini terbaik untuk kesihatan. Apa dia? Ya, ada rujuk Dr. Norman, Dr. Lai ada rujuk siapa-siapa, Dr. Norman ke siapa. Sebab kalau saya lah, saya bagi personal opinion. Kalau saya memang saya tak guna dextrose lah, sebab banyak lain macam stevia, apa. Fact, boleh. Saya Ada stevia. Biorich ada keluarkan stevia. Stevia kita apa? 3 in 1. Stevia kita campur dengan taurin dan kita campur dengan air kelapa ekstrak. So 3. Sebab taurin ni dia digunakan dalam substan yang digunakan dalam Red Bull untuk membesarkan saluran darah supaya lebih lancar, lebih bagus. So saya cuma minta satu lah. Jadi saya minta satu ulasan yang adil, yang profesional kepada kami. Sebab kami menjaga, kita ada lebih kurang sekarang ini 150,000 ahli tau Biorich. Dan kebanyakan dia ini orang susah yang full time buat Biorich. Jadi kenyataan doktor kalau menyebabkan masyarakat jadi kata orang keliru tentang gula so kita rasa kecewa lah. Sebab sebenarnya benda ini sangat baik untuk kesihatan. Ya? Okey, macam ni saya pun tak nak kalau boleh. Sebab tu saya memang tak, yang memang jarang saya ulas pasal produk orang lah. Yalah. Tu tak, tapi sebab yang ni sebab kawan saya dan saya tu saya punya personal memang kalau saya memang tak lah, tapi saya rasa saya akan tulis lah apa yang tuan cakap, yang apa 4 gram 4 kalori tu. Kita sebenarnya dia punya trik tu ialah 4 kalori tu supaya tidak mudarat. Jadi kita actually doktor, saya lagi suka. Saya tengok adik-adik kan ada tulis juga yang tu. Cuma saya akan ulas jugalah. Yalah. Itu maknanya bergantung kepada pengguna lah. Ya, betul. Nak garis lebih dalam ke. Betul. Jadi saya nak adil, memang saya kena tulis yang tu. Yalah. Dia tengok nanti banyak tuan Tak apa doktor. Saya kalau boleh satu masa saya nak minum kopi dengan doktor, nak bincang sebab boleh. hala tuju kita sama. Kita nak berjuang untuk kesihatan dan juga kita nak bantu ekonomi. Nanti saya tunjukkan saya punya beberapa benda. Saya ada beli buku Dr. Norman. Saya sukalah tengok doktor pun kata orang berjuang untuk menyelamatkan orang Malaysia dan dunia tentang masalah kesihatan dari sudut yang profesionalisme seorang doktor. Jadi apa yang doktor tegur tu betul. Cuma dari segi gula O tu ada sikit kekilafan sebab kita hanya guna sebenarnya 4 kalori saja. Macam doktor, saya ada tulis buku. Buku dia ialah Formula Mencapai Impian. Doktor pergi kat Lazada, tulis Formula Mencapai Impian. Buku itu bagus untuk mereka-mereka yang nak berjaya sebagai seorang usahawan lah. Sebab saya dah 22 tahun berniaga sebenarnya. Dulu saya jurutera, saya berhenti, saya buat. Tuan Haji Sad duduk kat mana? Saya dekat ni, Sungai Besar. Dari mana? Selangor. Doktor kat mana? Selangor kat. Saya kat Shah Alam je. Wah, boleh jumpa lah. Kita boleh minum kopi. Saya sekarang ni saya sekarang ini memfokuskan perjuangan untuk mengubah minda khususnya orang Islam Bumi Putra ni daripada minda makan gaji kepada minda usahawan. Bukan minda berniaga, usahawan. Usahawan ni dia ada beza sikit. Saya pun sama. Saya memang keluar lama lah. Lepas tu saya kerja klinik, lepas tu lah kali saya jual klinik. Saya pun sama juga. Sebab tu saya faham lah, memang saya tahu benda ni itu, cuma saya nak perhatian dan jawapan lah untuk ni. Tak apa. Tapi tuan pun dah explain, so saya puas hati lah, walaupun mungkin pendapat kita berbeza. Yalah. Saya rasa kita yelah tak elok lah kalau macam apa cerita something dan orang dia kena ada dua version lah. Yelah, betul. Orang dia macam dekat mahkamah lah, ada peguam, ada pendakwa raya, ada peguam bela. baru dia dapat hasil yang terbaik. Dia semuanya bagus sebenarnya. Cuma itulah doktor, kita kalau boleh sama-sama berjuang untuk membantu masyarakat dalam keadaan corona pandemik ni. Dia orang bukan setakat sakit kesihatan, sakit ekonomi pun berat tau. Jadi kita nak wujudkan peluang supaya dia orang ni boleh kata orang berubah daripada minda makan gaji kepada minda usahawan. Sebenarnya kita kat sini ada lebih kurang 100 pekerja. Staff. Bukan pekerja lah, staff. Dan
80 orang tu ialah siswa Azhar yang dia orang jual produk secara online dekat Facebook. Ada yang first class degree, ada 2 orang first class degree. Apa dia? Intel ke sistem agent? Tak, dia orang kita program dari from zero to CEO. Maknanya kita ajar dia sampailah dia ada syarikat sendiri. Tapi setakat ni dia orang semua tak berani nak jadi usahawan. Even saya bagi peluang-peluang, saya tengok mentaliti dia mentaliti comfort zone, mentaliti dia mentaliti takut. Yalah, sebab nak jadi usahawan ni dia sebenarnya kan ada satu formula untuk menjadi usahawan berjaya itu macam mana. Dia kena transform minda, hati dan seluruh tubuh dia daripada orang awam kepada minda usahawan. Contohlah doktor ada budak kat sini sekarang ni dia takut dengan lipas. Yang takut tu sebenarnya dekat dia punya subconscious mind. Jadi bila kita buang yang takut itu di subconscious mind, kita tukar kepada berani dan suka, dia terus berani pegang lipas dengan menggunakan kaedah hipnoterapi. Ada satu lagi seorang saya punya jiran lah, kawan lah ya. Anak dia tu doktor sekarang, doktor kat hospital ni Simpang 5. Dia ni takut orang katak. Sebab masa dia belajar dekat Indonesia, dia ambil doktor tu, dia punya orientasi ragging dia tu, dia disuruh cium oleh senior dia katak. Sampai sekarang dia jumpa katak, baru nampak katak dia lari macam dia jumpa rimau lah. Sebenarnya macam itu saya boleh tolong untuk dia jadi berani bila kita gunakan tu. Jadi mungkin kalau kita boleh jumpa, saya nak sangat ajarkan benda ilmu ni. Kalau datang section 13 telefon nanti kalau saya free kita jumpa minum. Saya nak ilmu hipnoterapi ni ada orang yang guna sebab saya tahu benda ni. Jadi sekejap je nak ajar tu. Dalam doktor Perdim macam saya, Dr. Normal Zubaidi, dalam doktor Perdim memang ada hipnoterapi. Oh, ada ya? Ada memang kita ada. Oh, ada, okey. Sebab yang terbaru ni saya ada buat juga orang isap ukuk, memang dia isap ukuk muntah. Dia boleh berhenti terus. Dia senang je benda tu sebenarnya. Anyway, tak apa doktor, kita positif aja. Apa yang berlaku ni ada hikmah dia. Saya ni lah edah balik lah dia punya post tu semua. Yalah. Terima kasih banyak. Okey, sama. Okey, anyway, saya minta maaf doktor ya kalau ada kata orang. Saya lagi lah, saya yang start. Minta maaf. Saya okey je sebenarnya. Okey. Anyway, nanti kita jumpa, kita minum-minum, kita sembang-sembang tentang impian kita. InsyaAllah. Okey. Terima kasih kau saya doktor ya. Okey, sama. Okey, Assalamualaikum.